wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Petang ini insya-Allah kita sambung muka surat 38. Kesalahan dalam melaksanakan rokok. Sebagaimana yang sudah diketahui bahawa rokok adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun solat, maka kesempurnaan solat amat erat kaitannya dengan perlaksanaan rukun ini. Bagaimanapun, apabila kita perhatikan dengan saksama, maka kita akan dapat melihat beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang solat. Di antara kesalahan-kesalahan itu ialah tidak membongkok sehingga kepala tidak sama datar dengan tulang belakang. Itu kesalahan yang pertama semasa rokok. Jadi kita punya belakang itu biar sama dengan kepala kita. Itu ada gambar tu. Maknanya di sini yang paling banyak kita dapat lihat belakang dia tu tak sama dengan kepala, di mana kepala tu dia tunduk ke bawah sangat. Dia tunduk ke bawah macam tu. Sepatutnya katakan ini belakang, maknanya ini kepala, maknanya biar macam tu. Jadi dia punya rokok dia. Kalau dalam gambar tu pun ada. Ada juga yang kepalanya terangkat macam ni. Dia punya ni belakang, ni kepala katakan. Dia terangkat, dongak ke atas. Tidak bertelekan pada lutut ketika rokok, tetapi bertelekan pada tulang kering. Tulang kering di bawah lutut. Maknanya kita pegang, ini saya dah sebut dah dulu, kita pegang kepala lutut lah senang. Masa rokok kita pegang kepala lutut. Tetapi ada juga yang terlalu nak tunjuk dia ni rokok. Nak tunjuk, bukanlah nak tunjuk-tunjuk, maknanya nak cerita dia ni memang rokok betul. Maka rokok dia tu sampai dia pegang apa tu dipanggil tulang kering. Orang panggil apa yang depan tu tulang kering, tulang kering. Yang depan tu, depan kita punya apa betis. Nombor 3, menundukkan kepala sehingga pandangan tertuju ke sela kaki. Sela kaki ni antara, maknanya kita pandang macam tadilah saya katakan, bila dia rokok kepala tu nampak sangat ke bawah macam ni. Ni katakan ujung ni kepala. Pasal apa dia tunduk ke bawah sangat? Pasal dia seolah-olah dia tengok sampai celah kaki dia tu. Sepatutnya dia tengok pada ibu jari kaki. Kalau dia tengok ibu jari kaki, dia akan jadi standard macam ni. Dia punya tu, dia punya kepala dia dengan belakang dia akan jadi standard macam ni. Tapi bila dia tengok celah sampai belah sana, belah ke dalam belakang tu, celah-celah maknanya kaki, antara dua kaki tu, maka dia akan jadi macam ni, bongkok. Kepala tu bongkok ke bawah. Tidak berlaku tenang, tamakninah dalam rokok, maknanya dia rokok sekejap aja terus bangkit. Itu maksudnya tak ada tamakninah lah. Adapun cara rokok yang benar ialah menundukkan kepala ke hadapan sehingga sama ratanya dengan tulang belakang, sementara kedua-dua belah tangan bertelekan kepada lutut, kedua-dua lutut, serta tamakninah. Ukuran tamakninah ini ialah sekadar membolehkan kita baca subhanallah. Itu tamakninah lah. Dia punya, kita nak tengok dia punya time dia, period, tempoh masa yang dikatakan tamakninah ni macam mana. Kita kata subhanallah. Subhanallah tu kalau kita katalah anggaran lebih kurang 3 second, 3 saat. Subhanallah tu habis 3 saat. Ini dah
tunduk ni tak ada 1 saat terus bangkit. Itu tak ada tamanina. Dahlah bangkit terus. Bangkit tu tak ada berdiri elok terus rokok sujud pula. Itu tak ada tamanina dipanggil. Atau membolehkan kita bernafas 1 nafas. Sekiranya tidak membaca sebarang bacaan yang disunatkan itu. Maknanya kalau kita rokok, kita rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sunat bacalah. Tapi takdirlah kita ni malas baca. Malas baca. Jadi kalau malas baca, ukuran dia kata sekadar tarik nafas. Merokok tu sempat tarik nafas. Maknanya lebih kurang 3-4 second lah, 3-4 minit 3-4 saat lebih kurang. Tengok jam tu maknanya 3-4 saat. Sebagai panduan bagi memudahkan pembaca melakukannya, perhatikan gambar berikut. Tu. Pertama kita tengok gambar tu, dia betul-betul jadi macam sesiku. Dia punya lurus. Macam tu. Lurus. Belakang kepala sama. Kalau letak kayu tu dia akan jadi sama je. Lepas tu dia tunjuk di situ di mana sepatutnya kita letak tapak tangan ini. Atas kepala lutut tu lah, bukannya di atas tulang kering tu, bawah lutut tu. Banyak sekali riwayat yang menerangkan cara rokok mengikut sunnah. Antara lain berbunyi summarqa hatta tatma'inna raki'an, kemudian rokoklah sehingga kamu bertenang ketika rokok itu. Abu Humaid As-Sa'di berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hazwu mankibayhi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatihi thumma hasar zahra. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Apabila beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua-dua tangannya sehingga sama tentang dengan bahu. Macam ni, sama tentang bahu, telinga. Jadi itu cara. Ini sunat. Kalau angkat lagu ni pun tak apa. Allah, ada yang macam ni yang saya ceritakan. Macam nak patuk orang je. Ada, memang betul. Sampai ketua, daripada muda sampai ketua, sampai sekarang ni saya tengok dia sembahyang lagu ni. Di kampung saya lah. Dia angkat ni. Dia tak sampai sini, dia dia macam Allahu Akbar. Sampai sekarang. Dia jadi tabiat ke apa benda, wallahualam. Dan apabila beliau rokok, diletakkannya kedua-dua tangannya pada lututnya dan diluruskannya belakangnya. Sementara dalam riwayat yang lain pula dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi idza raka'ta fadha rahataik ala rukbatika thumma farij baina asabi'ak thumma amkatha hatta ya'khudha kulla adu ma'khadahu. Apabila engkau rokok, maka hendaklah engkau meletakkan kedua-dua tapak tangan engkau pada lututmu, kemudian engkau renggangkan jari jemari tanganmu. Renggang, masa pegang lutut tu renggang macam ni. Pegang ruas kepala lutut tu macam ni. Renggang. Bukan pegang jugalah, dia kira macam kita tongkat kat sini, semacam tu lah lebih kurang. Kemudian engkau menanti seketika, relax, seketika, sehingga semua anggota itu kembali ke tempatnya. Bahkan diriwayatkan juga dengan lebih tegas lagi bahawa suatu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki menunaikan solat tanpa menyempurnakan rokoknya, dan dia hanya mematuk-matuk pada sujudnya seperti ayam mematuk makanan. Maka Nabi bersabda, "Lau mata hadza ala halatin hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad." Kalaulah orang ni mati dalam keadaan dia sembahyang lagu ni, dia kata, Nabi kata, maka dia mati di luar agama Muhammad. Maknanya dia ni tak sembahyang. Kira-kiranya kalau dia mati dalam keadaan dia sembahyang lagu tu, daripada muda sampai ke tua, maka dia mati bukan daripada kalangan golongan Nabi Muhammad. Sebab tu kita nak, tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni, bahawa biarlah bila kita menghala ketua ni, orang panggil menghala ketua ni, makna menghala ke nak mati. Bila nak menghala ke mati tu, maknanya biar dekat-dekat nak mati tu, sembahyang kita semuanya kita cantik belaka. Jangan kita daripada muda sampai ke tua rasa macam betul dah, rupa-rupanya tak betul lagi. Sebenarnya masih banyak lagi riwayat atau hadis-hadis yang mengandungi maksud yang sama dalam masalah ini, namun memadailah apa yang kita telah nukilkan di atas sebagai dalil dan bimbingan dalam melaksanakan rokok yang betul mengikut sunnah. Nombor 12, kesalahan dalam melakukan i'tidal. I'tidal bermaksud berdiri semula dengan sempurna selepas melakukan rokok. Lepas rokok tu bangkit berdiri, itu nama dia i'tidal. Hukum melakukan i'tidal ini adalah wajib kerana dia termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun solat. Rukun ini hendaklah kita lakukan dengan sempurna sesuai dengan petunjuk atau bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh umat Islam ketika ini ialah tidak berdiri dengan betul terlebih dahulu sebelum bergerak untuk melakukan sujud. Ini dia. Jenis rokok bangkit tu gini je. Kalau dia bangkit begini kerana ada masalah kesihatan, itu cerita lain. Dia tak boleh nak pergi dah. Setakat ni je boleh. Tapi kalau dia sihat, tak ada masalah untuk dia berdiri macam ni, tapi dia bangkit daripada rokok itu sampai sini je, terus rokok, apa ni, sujud. Yang ini saya nampak banyak. Saya kata banyak yang saya jumpa tu pasal apa dia? Bila time baca Fatihah tu, imam baca Fatihah tu, yalah, kita tengok, yalah, kadang-kadang kita mari lewat sembahyang, kita mak orang ni kan, dia kadang-kadang bukan Fatihah, dia masa sembahyang sunat, kita boleh tengok. Jadi kita tengok masa dia bangkit i'tidal itu, dia macam ni. Tapi bila dia baca Fatihah macam ni, maknanya dia tak ada masalah kesihatan. Memang dia boleh berdiri tegak. Habis kenapa dia macam ni? Ini semuanya kerana dia ingat macam ni tu tak apa. Macam ni okey. Jadi ini yang menyebabkan berlaku masalah pada sembahyang yang dibuat. Adapun cara melakukan i'tidal yang betul adalah dengan mengembalikan tulang-tulang belakang ke tempatnya, duduk berdiri betul. Untuk dapat terjadinya hal ini, maka seseorang yang melakukan i'tidal hendaklah bertenang seketika dalam keadaan berdiri, yang dikenal dengan nama tamakninah. Ini ditegaskan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Humaid ketika beliau memperkatakan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makani. Dan jika dia mengangkat kepalanya bangkit dari rokok, maka baginda berdiri lurus hingga kembali setiap ruas belakang itu ke tempatnya semula. Maknanya semua cantik berdiri lurus. Selain daripada itu, riwayat di atas,
Aisyah radhiyallahu taala anha pula mengatakan, yang bermaksud maka apabila dia mengangkat kepalanya dari rokok, beliau tidak sujud sebelum berdiri lurus terlebih dahulu. Ya? Maknanya Nabi tidak akan sujud, ya, kecuali berdiri lurus dan relax, ya, tenang. Bahasa sembahyang dipanggil tamak-ninah. Oleh yang demikian, ya, kemudian diriwayatkan juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang tidak melakukan demikian dalam iktidalnya, maka tidak sempurna solatnya. Ya, tak melakukan apa? Tamak-ninah tadilah. Tidak melakukan tamak-ninah setelah berdiri lurus. Ya. Oleh yang demikian, hendaklah kita menyempurnakan rokok kita sebagaimana yang diajarkan oleh sunnah kepada kita agar solat kita itu tidak cacat. Nombor 13, kesalahan ketika melakukan sujud. Sebagaimana rokok, sujud juga adalah termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun solat yang mesti kita laksanakan dengan sempurna mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak hadis. Apabila kita bandingkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dengan pelaksanaan sujud ini, maka kita akan melihat adanya beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh umat Islam. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut ialah, pertamanya, ini masa rokok, meletakkan tangan lebih dahulu ke tempat sujud sebelum meletakkan kedua lutut. Masa nak rokok tu, masa nak sujud, kita letak tangan baru lutut. Boleh faham? Jadi kalau buat lagu tu, dia jadi tonggeng sikit. Orang panggil nampak pun tak sopan. Cara dia bila nak sujud, kita letak lutut dua dulu, lepas tu baru tangan. Itu cara dia. Habis kalau letak tangan dulu, lepas tu baru kepala lutut, apa masalah dia? Tak kena cara Nabi. Habis sah ke tidak? Sah, tak ada masalah. Jadi oleh kerana kita memang nak sujud, kenapa tak ikut cara Nabi? Kecuali kita ada masalah kesihatan. Ingat, benda-benda yang ada masalah kesihatan semuanya dikecualikan. Itu tolak tepi. Hatta sembahyang berdiri itu rukun. Rukun. Tetapi oleh kerana ada masalah kesihatan, duduk pun boleh. Dah tak boleh berdiri, maka kita duduk. Duduk pun tak boleh, baring. Itu saja yang kita boleh. Jadi tolak tepi. Kalau masalah, saya ada masalah kesihatan, jangan cerita dah. Kalau kata saya ada masalah kesihatan, jangan cerita kat siapa-siapa. Buat sekadar yang termampu. Ini cerita orang tak ada masalah kesihatan. Jadi dia bila nak sujud, letak kepala lutut dulu. Daripada landing tu, landing dengan kepala lutut, bukan landing dengan tapak tangan. Lutut, tapak tangan, dahi. Itu dia punya orang panggil, dia punya step dia. Step. Nombor 2, menghamparkan kedua-dua belah tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Menghamparkan kedua-dua belah tangan dan menghadapkannya ke kiblat. Ini maknanya ini tak betul ni sikit ni. Dia maknanya kita, maknanya masa sujud tu memang kita kena menghadap ke arah dia ada tertinggal perkataan tu. Nombor 3, tidak mengenakan ketujuh-tujuh anggota sujud ketika 7 anggota sujud. Apa dia? Dahi, hidung, 2 tapak tangan, 2 tapak tangan, 2 kepala lutut, 2 kaki, kaki.
dan satu kepala. Dahi ni maknanya dikir satu kepala. Itu 7. Tidak menegakkan. Jadi yang B tadi maknanya tidak tu, dia tertinggal perkataan tidak. Yang D pula, tidak menegakkan jari-jari kaki ketika sujud. Macam mana tu? Katakan ini lantai, ini lantai. Ini lantai. Ini tapak kaki Jadi kita buat macam ni. Ini ibu jari. Jadi kedudukan jari kakinya macam ni. Ini tak betul. Dia kena macam ni. Dia kena apa ni dipanggil ni? Belakang kaki, tapak kaki kita ni biar terjongkir ke depan. Ibu jari biar duduk depan, yang apa ni, labu dia yang bawah, yang tapak kaki tu dia kena belakang sikit. Maknanya ibu jari kita tu, ibu jari kaki tu kena berlipat. E, tidak mengangkat kedua-dua, tidak mengangkat kedua-dua belah siku, dan tidak meletakkan kedua belah tangan setentang dengan bahu. Ini maknanya yang ada dah sebut dulu. Bila kita sujud itu, kita sujud macam anjing. Maknanya siku ni kita perapat. Ini kita rapatkan di lantai. Itu tak betul. Jadi yang sebetulnya kita angkat sikit macam ni. Angkat sikit. Jangan rapat macam ni, duduk. Kepala tunduk. Adapun sujud yang betul mengikut sunnah ialah meletakkan lutut dahulu, kemudian meletakkan kedua belah tangan. Itu yang betulnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua-dua lutut baginda lebih dahulu, seperti mana dalam riwayat yang berbunyi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, diletakkan kedua-dua lututnya lebih dahulu sebelum baginda meletakkan kedua-dua tangan. Itu yang sebetul. Dan apabila baginda bangkit daripada sujud, diangkatnya kedua-dua belah tangan, kemudian baru kedua-dua lutut. Bangkit daripada sujud ni, bangkit nak berdiri. Bukan sujud yang sujud pertama lepas tu bangkit yang kedua tu, tak. Selepas sujud yang kedua nak bangkit berdiri. Nabi angkat tangan dulu. Daripada sujud tu bangkit, angkat tangan, lepas tu baru kepala lutut. Dia bertukar. Masa sujud letak kepala lutut dulu, nombor 1. Nombor 2 baru tangan. Bila bangkit daripada sujud yang kedua tu nak bangkit. Ini maknanya rakaat pertama lah ni. Daripada sujud yang kedua tadi dah siap sujud kedua, bangkit nak berdiri, angkat tangan dulu, lutut nombor 2. Tukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan sujud seperti orang menangkap burung atau seperti seekor unta yang menterung, iaitu dengan meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian kedua-dua lutut. Siapa yang pergi Mekah dia tahu, dia tengok unta macam mana. Unta dia letak tangan dulu. Lepas tu barulah lutut dia duduk. Iaitu dengan meletakkan kedua tangan dulu, kemudian baru lutut. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yad'a yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila sujud salah seorang kamu, maka janganlah dia mentrum ni nak terjemah apa? Maknanya macam duduklah.
Ia mentrum yang meletakkan kedua-dua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua-dua lututnya. Itu ada tertinggal tu. Maka janganlah ia mentrum, maknanya duduk, kama sebagaimana duduknya unta. Sebagaimana duduknya unta yang meletakkan tangan dulu, lepas tu baru lutut. Demikian jugalah yang disampaikan oleh Ibnu Al-Munzir dari Umar Ibn Al-Khattab, An-Nakhai, semualah Imam Syafi'i, Imam Malik. B, meletakkan kedua-dua tangan setentang dengan bahu. Masa sujud ini tangan kita letak atas lantai tu, biar dia setentang dengan bahu kita. Setentang. Nanti saya ingat dia bila dalam ni pun ada gambar ni. Ada gambar ujung nanti. Menghala jari-jari ke kiblat dan mengangkat kedua-dua siku. Siku angkat, jangan rapat ke lantai. Serta menjarangkan kedua-dua tangan dari badan. Jadi ada orang rapat dengan badan, jarangkan. Cara ini ditegaskan dalam beberapa riwayat, antara lain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada dhamma asabi'ah wa ja'ala yadayhi hadwa mankibai wa yarfa' mirfaqai. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sujud, baginda merapatkan jari-jarinya dan diletakkannya kedua-dua belah tapak tangannya setentang dengan bahu, dan diangkatnya kedua-dua siku. Sementara dalam riwayat lain pula Nabi bersabda, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaik. Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua-dua tapak tangan engkau dan angkatlah kedua-dua siku engkau. Manakala Ibnu Buhainah pula menyampaikan yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda solat dan sujud, baginda merenggangkan kedua-dua tangan baginda sehingga kelihatan kedua-dua ketiak baginda. Renggang ni tangan. Nampak orang panggil macam ni lah lebih kurang. Kalau saya sujud ni dia akan jadi macam ni. Okey, D sikit lagi. Merenggangkan kaki dan menegakkan tumit serta menghadapkan jari-jari ke kiblat. Masa rokok masa rokok pula dah. Masa sujud. Jadi kedudukan kaki tu dia kata renggangkan kaki. Kan kita biasanya katakan ini kaki. Masa rokok tu, masa sujud kita rapat. Dia nak renggang. Macam tu. Dan menegakkan tumit. Ini tumit. Macam ni. Tegak. Dan jari menghadap ke arah kiblat. Ibu jari tu dengan jari-jari orang lain. Annahu wasafa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idza sajada farraja baina rijlaihi. Bahwasanya dia Abu Huwaimid radhiyallahu taala anhu pernah mensifatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya apabila baginda sujud direnggangkan kedua-dua belah kakinya. Dalam riwayat lain maksudnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan dihadapkannya anak-anak jari kakinya ke arah kiblat. Berdasarkan kepada beberapa riwayat di atas, maka dapat kita simpulkan bahawa melakukan sujud yang betul itu adalah seperti berikut. Pertama, meletakkan lutut lebih dahulu ke lantai, kemudian meletakkan kedua-dua belah tangan. Ini kesimpulan dia ni masa sujud Nombor dua, meletakkan ketujuh-tujuh anggota sujud ketika, iaitu wajah, kening dan hidung. Dia sama. Kening, dahi hidung. Itu satu. Dikatakan satu. Kedua-dua tapak tangan, dua. Tiga. Dua.
2, 3. Jadi 3 lah. Kedua lutut 4, 5. Dan kedua-dua kaki 6, 7. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arab, wajha wa kaffah wa rukbatah wa qadamah." Apabila seseorang hamba itu melakukan sujud, maka sujud pulalah bersamanya 7 anggota. Bila sujud, dia kata kena sujud dengan 7 anggota. Apa dia? Iaitu wajahnya 1, 2 tapak tangannya 3, 2 lututnya 5, dan 2 kakinya 7. Dalam riwayat lain pula dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecahkan hidungnya ke lantai ketika sujud, dan Nabi bersabda, "Tiadalah sujud bagi seseorang yang tiada mencecahkan hidungnya ke lantai sebagaimana tercecahnya dahinya." Maknanya kalau kita sujud hidung tak kena lantai, dia kira tak sempurna. Dahi dan hidung. C, merapatkan jari dan menghalanya ke kiblat serta mengangkat kedua-dua siku. D, menjarangkan kedua-dua kaki dan menegakkan tumit sambil menghalakan jari-jari kaki ke kiblat. Lihat gambar rajah berikut. Tu dia. Tengok tangan tu setentang. Itu tangan yang di atas tu tak betul, yang gambar bulat tu. Yang di bawah tu yang betul, yang orang sujud penuh tu. Tangan dia, tapak tangan tu setentang dengan bahu. Bahu pula terjongkir ke atas. Ada orang yang bahunya bahu pula dah, sikunya terjongkir ke atas. Itu satu. Ada orang siku tu duduk bawah, duduk atas lantai. Itu yang cara macam anjing tu. Itu tak nak. Kita nak yang macam ni, tercongkir, siku tu tercongkir ke atas. Okay. Kaki pula, cuba tengok kaki tu. Ibu jari kaki tu dia menghadap ke arah kiblat. Ini ada orang yang dia ada masalah kaki dia tak boleh nak ibu jari dia tak boleh nak betul. Itu tak apa. Itu tak ada masalah. Tapi kalau ibu jari dia tu boleh dibengkokkan sehingga menghadap ke arah kiblat, kena buat. Macam saya pun tak boleh. Ibu jari je boleh. Kena yang hak 4 lagi dah tak lagi dah. Hak 4 lagi boleh lah, tapi sikit-sikit. Lepas tu dia renggang, antara 2 kaki tu renggang. Ada orang tu dia rapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghamparkan kedua-dua belah tangan ketika sujud. Tadi yang saya katakan, dia hamparkan tangan di atas lantai. Sikunya duduk atas lantai. Maknanya tangan duduk di atas lantai lah. Mana yang diberitakan oleh Anas radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, "I'tadilu fi sujud wala yabsut ahadakum zira'aihi ansatal qalbi." Luruskanlah badanmu ketika sujud, dan janganlah engkau menghamparkan kedua-dua belah tanganmu seperti anjing menghamparkan kedua-dua tangannya. Demikianlah beberapa perbuatan yang perlu kita pelihara ketika melakukan sujud. Semoga apa yang kita lakukan itu bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Minggu depan kesalahan ketika duduk antara 2 sujud pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana.